Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala apresiasi buat pelopor acara yang dihormati. Salam kasih dengan budi buat Tuan yang bersama dan kepimpinan negeri, bahasan kehakiman berbisi, masyarakat, pengamal, pejuang, rukun negara yang dikasihi. Penghapusan berdarah 1936 di Spanyol, konflik peperangan saudara di Asia Barat yang telah merenggut jutaan nyawa manusia yang berharga. Hatta penghapusan community minority di India telah menunjukkan kebobrokan perpaduan membawa kepada penghapusan masyarakat. Semua ini mengajak kita untuk berpikir sejenak bagaimana manusia tanpa pemikiran dan perpaduan boleh merobek kemaslahatan perpaduan negara. Menurut Tunku Abdurrahman dan ucapannya, perpaduan rakyat adalah kunci kepada kejayaan dan keamanan sesebuah negara, di mana kita sebagai rakyat Malaysia harus sentiasa ingat bahwa kita ada satu keluarga besar walaupun berbeza kaum dan agama. Justru, mari kita berdiskusi dengan maudhu bicara kami, rukun negara, tonggak perpaduan bangsa, wacana keharmonian Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, frasa rukun negara, tonggak perpaduan bangsa, wacana keharmonian Malaysia secara tuntasnya merupakan prinsip-prinsip ideologi yang menyatu dan membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat yang seterusnya membawa kepada kemakmuran, keteguhan dan keharmonian kepelbagaian yang akhirnya membawa kepada kesatuan bangsa Malaysia. Pengisirnya, sama-sama kita akan teliti dalam 3 dimensi yang berbeza. Sidang Dewan yang budiman. Pertama, rukun negara diperkasa, perpaduan diimplementasi, Malaysia harmoni. Sejarah telah membuktikan bahwa dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British telah merenggut kesatuan dan kepelbagaian. Akhirnya membawa kepada wujudnya kelompok-kelompok yang hidup dengan identiti individualistik mereka. Diskriminasi dalam ekonomi dan pendidikan juga telah mewujudkan jurang besar antara kelompok-kelompok ini, yang mana semua ini berpunca dari penggambaran pengasihan komuniti masyarakat yang pelbagai. Semua ini ibarat api dalam sekam, musuh dalam selimut, membawa kepada kemarahan, kebencian dan provokasi yang akhirnya merobekkan kesatuan, seterusnya membawa kepada tragedi berdarah 13 Mei 1969. Akibatnya, negara baru menghirup udara kebebasan menjadi tempang dan hampir tersungkur. Parlimen digantung dan Majlis Gerakan Negara ditubuhkan bagi meredahkan api kemarahan dan kedaulatan negara dapat dipertahankan. Peristiwa 13 Mei 1969 mendorong pembentukan rukun negara menjadi penawar kepada luka kekejaman jarum perpecahan akibat ketegangan kaum. Maka, Majlis Perundingan Negara ditubuhkan untuk mencari satu ideologi nasional yang dapat menyatukan berbilang kaum dan latar belakang budaya. Pada 31 Ogos 1970, rukun negara diisytiharkan dan diangkat sebagai ideologi nasional, menggariskan 5 prinsip utama yang bertujuan dalam membentuk asas-asas perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Melalui agensi-agensi kerajaan dan institusi pendidikan, rukun negara disebarluaskan, dasar ekonomi baru 1971 dan dasar perpaduan nasional 2021 diwartakan dalam memastikan Malaysia terus harmoni. Tuntasnya, Indeks Keamanan Global 2024 menjadi petunjuk prestasi apabila Malaysia diangkat sebagai negara ke-10 paling aman di dunia, sekaligus membuktikan pengalaman rukun negara mula mencorakkan kanvas perpaduan, sekaligus membentuk patriotisme bangsa. Hadirin yang berbahagia sekalian, kedua, rukun negara dijulang, rakyat terbilang, perpaduan terbilang. Jika kita telusuri sejarah terdahulu, runtuhnya Kota Melaka bukan karena kekurangan pemimpin berdoa, bukan juga tiada pahlawan perkasa. Sebaliknya, pemberontakan si Kitul dan Raja Mendelia yang menjadi gunting dalam lipatan, memusnahkan, meruntuhkan penatelah yang dibina sekilip mata. Seperti yang Tun Abdul Haji Ahmad Nabawi menyatakan, kejujuran, integriti dan kepercayaan amat penting dalam memastikan perpaduan berjalan seiring dengan rukun negara. Sehingga kan dasar integriti negara 2003 diwujudkan agar masyarakat sadar betapa pentingnya menegakkan keharmonian negara, seterusnya mempertahankan kedaulatan negara. Tetapi dalam dunia modernisi hari ini ramai angkuh dan berlagak seolah-olah mereka lah dan reformasi Malaysia baru, mengkritik tanpa
energi makan pejuang. Mereka inilah sebenarnya manusia bertopengkan Malaysia, berjiwa penentang, merosakkan perpaduan, menghancurkan keharmonian. Ketiga, rukun negara dihayati, rakyat harmoni, perpaduan terpatri. Mari kita hayati sejak 67 tahun kita merdeka, kita semakin maju ke hadapan. Keberagaman detik hitam yang terpahat dalam sejarah bermula dari pemerintahan Tunku Abdul Rahman hingga pemerintahan Tan Sri Anwar Ibrahim. Kita menyaksikan Malaysia mulai dapat rentak. Dasar-dasar kerajaan dan rancangan Malaysia pertama hingga kini telah mula membuahkan hasil. Kemiskinan rakyat berjaya dikurangkan, ekonomi diseimbangkan, jurang perpaduan rakyat mula dirapatkan, pendidikan dimantapkan, kemajuan dan kestabilan negara terus diperbaiki dan dijaga. Betullah kata Yusuf Al-Qaradawi, meski ada sengketa, setelah lumrah kita mendewasa. Justru melalui 5 rukun negara yang terpatri, kita bangkit melihat dunia. Dari tanah gersang, kita bangunkan Putrajaya. Dari langkah tempang, kita berlari membina kemakmuran. Dari air bergenang, kita suburkan bangsa Malaysia. Tuntasnya, Malaysia mula melahirkan ramai putra-putri yang menjulang. Nama Malaysia dipersada antara bangsa, seperti Dato' Lee Chong Wei, Dato' Azizul Hasniawang, dan Dato' Nicholas David. Mereka inilah sebenarnya yang Malaysia, negara dihayati, terpahat di hati. Maka, benarlah wacana kami, rukun negara, tonggak perpaduan bangsa, wacana harmoni Malaysia. Rukun negara bukan sekadar ditulis pada buku tulis sekolah, bukan juga sekadar meniti di bibir, tetapi rukun negara perlu dihayati, dilengkapi, disolusi bait-bait perkataannya, perlu diselami supaya maksud tersirat dapat dirungkai dan siap dalam kehidupan satu persatu demi keharmonian pertiwi. Sekian, terima kasih.